Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, perkaliman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat. Dan Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi akhir sekali kita sedang membicarakan tentang sa'i, dan kita telah masuk membicarakan tentang wukuf di Arafah. Pengajian kita yang terakhir, kita sedang berada di bahagian yang mana penulis ini mengatakan fa idza wasalu ila mawdi'in yusamma namirah. Yani apabila orang yang melakukan haji setelah dia bermalam di Mina pada hari sebelumnya, maka bila dia masuk kepada Arafah, sebelum masuk kepada Arafah di tempat yang dikenali sebagai Namirah, ini dan seperti mana saya mengatakan, tempat ini sekarang dia dibina masjid yang besar. Qabla dukhuli Arafah nazalu hunak. Jadi sebelum masuk kepada Arafah, maka disunatkan kita berada di tempat ini. Wala yadkhuluna hina idzin Arafah. Jadi dia belum lagi masuk kepada Arafah. Jadi di sini penting untuk kita faham bilakah masa yang disunatkan kita masuk kepada bumi Arafah. Jawapannya adalah setelah tergelincirnya matahari, hari 9 Zulhijjah. Setelah tergelincirnya matahari, maka tidak disunatkan kita berada di Arafah sebelum Zuhur. Tidak disunatkan kita berada di Arafah sebelum Zuhur, sebelum tergelincirnya matahari, walaupun kebanyakan orang melakukan perkara ini. Disunatkan sebelum itu kita masuk daripada mana? Daripada Mina. Dan sebelum masuk kepada Arafah, seperti mana penulis ini mengatakan, disunatkan kita berada di tempat An-Namirah, di bahagian ini. Apabila tergelincirnya matahari, beliau mengatakan fa idza zalati syams, apabila tergelincirnya matahari, fa sunnatu an yakhtubal imamu khutbatan qabla as-salah. Jadi sebelum kita melakukan salat Zuhur, maka disunatkan bagi imam untuk melakukan khutbah. Khutbah ini dikenali sebagai khutbah Arafah. Bilakah ia dilakukan? Setelah tergelincirnya matahari. Dia seperti bila kita melakukan salat Jumaat, setelah adan, maka imam melakukan khutbah, khutbah sebelum menunaikan salat, summa yusalli zuhra wal asra jam'an. Setelah dia melakukan khutbah, dan kandungan khutbah di sini adalah kepentingan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan jamaah tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan Arafah, begitu juga tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam wukuf. Ini merupakan topik-topik yang disebutkan oleh khatib pada ketika ini, sebab ketika ini kesemua jamaah yang sedang berada di Arafah, maka khatib melaungkan khutbah di sana. Dan selepas khutbah, maka disunatkan kita melakukan jamak bagi Zuhur dan Asar. Ini yang penulis mengatakan summa yusalli zuhra wal asra jam'an, dengan melakukan jamak zuhur dan asar. Wa hiya sunnatun qalla man yaf'aluha aidha. Penulis mengatakan ini juga adalah daripada sunnah, walaupun ramai orang tidak melakukannya. Ini yang beliau mengatakan pada zaman beliau. Zaman sekarang wallahu alam, saya apabila melakukan haji 10 tahun yang lalu, kita melakukan jamak. Dan apa yang saya lihat, ramai orang yang melakukan sedemikian. Naam. Selepas itu beliau mengatakan asalis minal arkan al-wukuf bi Arafah. Sekarang kita akan membicarakan tentang melakukan wukuf di Arafah. Penulis mengatakan summa yadkhuluna Arafah ba'da an yaghtasilu lil wukuf. Maka masuk kepada bumi Arafah, disunatkan kita mandi dahulu sebelum kita masuk. Kita ada sunnah mandi bagi wukuf di Arafah. Cuma zaman sekarang masya-Allah segala-galanya dimudahkan. Kita kalau ikut package haji, maka tandas ada, makanan buffet ada. Lihat kepada package, Kalau package yang baik, masya-Allah. Kalau package 5 bintang segala-galanya, kita seolah-olah
bukan yang di Arafah. Seolah-olah ini kita berada yang ini di hotel. Maka zaman yang kita tinggal hari ini, yakni kemudahan yang sangat luar biasa. Wallahu alam, zaman dahulu kita tidak mengetahui ini bagaimana orang yang melakukan haji. Tentu sekali ini mujahadahnya lebih daripada zaman sekarang. Jadi disunatkan kita mandi mulabbina khadi'in, yakni meneruskan talbiyah. Ini ceritanya, meneruskan talbiyah. Disunatkan yang kita membaca Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Maka disunatkan kita melakukan talbiyah dalam keadaan khadi'in, dalam keadaan ini khusyuk, dalam keadaan merendah diri. Kita merenungkan yang dosa-dosa yang kita telah melakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah mengampunkan dosa. Kita bersalawat Nabi SAW. Begitu juga yang kita berdoa, yakni doa-doa yang merangkumi kebaikan bagi diri kita dan juga ahli keluarga kita dan semua ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yundabu an yaqifa barizan lisyamsi mustaqbil al-qiblati hadir al-qalbi farighan min ad-dunya. Maka disunatkan yakni seseorang itu yakni berdiri kena yakni matahari, dalam keadaan terkena yakni kepada matahari, dalam keadaan yakni berdiri ini bagi mereka yang ada kemampuan. Sebab Nabi SAW diriwayatkan beliau melakukan sedemikian. Yani Nabi SAW ini berdiri dan doa di Arafah, dan kebiasaan ramai jamaah ini tidak mampu ini melakukan sedemikian. Sebab ini kepanasan Arafah adalah perkara yang sangat luar biasa. Dan untuk melakukan perkara ini mungkin seseorang itu dia mampu mungkin 30 minit ke, ataupun Allah malam ada yang 15 minit dan sebagainya. Jadi ini balik kepada kemampuan mustaqbilal qiblah, dalam keadaan kita menghadap kepada kiblah, hadirul qalbi farinan minad dunya, yakni hati kita hadir ingat kepada Allah Subhanahu taala. Kita dapat kosongkan daripada segala urusan dunia. Wa yuksiru talbiyah wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan kita membanyakkan talbiyah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastighfar wa du'a wal buka. Memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan doa, sebab ini adalah masa-masanya Allah mengkabulkan doa di Arafah. Bagi orang yang melakukan haji, juga bagi orang yang tidak melakukan haji, juga melakukan doa di rumah-rumah dan di tempat kerja, misalan. Lebih-lebih lagi kalau ia terkena kepada masa wukuf di Arafah. Maka ini adalah masa yang hanya berlalu setahun sekali, dan bagi mereka yang melakukan haji mungkin seumur hidup sekali. Jadi ini adalah masa-masa berapa jam sahaja. Maka penting bagi kita melakukan haji untuk kita menyibukkan diri kita dengan zikir dan doa, dan tidak menyibukkan diri kita dengan perbualan-perbualan kosong dan benda-benda yang tidak mendapatkan manfaat. Maka seterusnya penulis mengatakan fasamma tuskabul abarat. Maka di sana penulis mengatakan ibarat-ibarat hati dicurahkan, maksudnya berdoa, seseorang itu berdoa segala permintaan, segala hajat. Ini adalah masa yang penulis mengatakan samma tuskabul abarat wa tuqalul atharat. Ini adalah masa-masanya kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan i'tiraf atas segala dosa yang kita telah melakukan, segala kesilapan yang kita telah melakukan. Wal yakun aktsaru qawlihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan juga perbanyakkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memperbanyakkan zikir ini dikenali sebagai baqiyatus salihat ataupun kalimat thayyibah. Wal yad'u li ahlihi wa ashabihi wa lisairil muslimin. Dan juga kita berdoakan bagi diri kita dan ahli keluarga kita, anak-anak kita, jiran-jiran kita, dan bagi semua kaum muslimin. Selepas itu penulis mengatakan wa yundabu an yaqifa 'inda as-sakharat al-kibar. Disunatkan seseorang itu berdiri di tempat batu-batu yang besar, dan ini berada di bawah Bukit Rahmah. Bawah bukit yang dikenali sebagai Jabal Rahmah. Ini penulis mengatakan al-mafrusha asfala Jabal Rahmah, sebab ini adalah tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Dia adalah bahagian batu-batu yang besar di bahagian bawah bukit ini yang dikenali sebagai Jabal Rahmah. Amma su'ud ila Jabal Rahmah, adapun menaik bukit ini alladhi fi wasati Arafah falaysa fi tulu'ihi fadila zaida. Maka tidak disunatkan kita melakukan sedemikian, tidak ada kelebihan bagi menaikinya. Maka kelebihannya adalah berada di bahagian bawah, bukan di bahagian
bukan di bahagian atas, dan bukit ini dia berada di tengah-tengah Arafah. Jadi penulis ini mengatakan di sini tidak disunatkan yang ini kita naik, seseorang itu naik, walaupun ini ramai ini jamaah yang ini akan melakukan ini sedemikian. Cuma di sini beliau mengatakan tidak ada kelebihan yang lebih dalam melakukan perkara tersebut. Amma as-su'ud ila Jabal Rahmah fi wasati Arafah falaysa fi tulu'ihi fadilatun zaidatun fal wuquf sahih fi jami'i tilka al-ard al-muttasa'ah. Jadi beliau mengatakan wukuf di Arafah ini, kawasan Arafah ini besar, di mana sahaja bahagian yang kita berdiri ataupun kita berada, ia sudah mencukupi. Tidak semestinya yang ini kita berada di sesuatu tempat, melainkan ini tempat yang berada di padanya Nabi SAW. Seperti yang kita mengatakan, selain daripada itu berkenaan dengan sahnya tawaf, maka sama ada di atas bukit ataupun bawah bukit ataupun di mana saja di kalangan ini Arafah, maka sah yang ini kita punya tawaf. Kita punya wukuf. Wadhalikal jabal juz'un minha, bukit itu ada sebahagian yang daripada Arafah, wa huwa ghairuhu sawa, maka hukum berada di sana adalah sama seperti berada di tempat-tempat yang lain di kawasan Arafah. Wal wuquf inda sakharat afdal. Beliau mengatakan lebih afdal yang ini berada di tempat yang ini batu-batu, sebab ini adalah tempat seperti mana kita mengatakan Nabi SAW berada yang ini di sana. Wal afdalu lil marati al julus fi hasyiatin nas, dan bagi yang ini wanita, yang ini tidak disunatkan yang ini beliau melakukan sedemikian, tetapi beliau yang ini sentiasa berada yang ini di bersama yang ini jamaahnya, sebab ini takut yang ini berlaku yang ini sesuatu yang ini yang boleh menimbulkan fitnah kalau sekiranya berlaku percampuran yang sebagai misal dengan lelaki. Maka bagi wanita yang ini sentiasa mengelakkan daripada al-ikhtilat. Kalau sekiranya banyak lelaki berada di sebuah tempat, maka dia mengelakkan berada di tempat itu supaya mengelakkan yang ini berlakunya maksiat ini dan sebagainya. Selepas itu penulis ini mengatakan wajibatul wuquf, ini perkara-perkara yang ini yang diwajibkan semasa yang ini melakukan wukuf. Jadi seperti mana beliau mengatakan huduru juz'in min Arafat, berada di sebahagian daripada Arafat, ini sebahagian daripada tempat ini Arafat dalam keadaan aqilan. Aqilan ini maksudnya dalam keadaan yang berakal, ini bukan dalam keadaan yang pingsan ataupun ini keadaan yang gila. Ini maksudnya di sini adalah dia mukallaf. Wa waqtuhu min az-zawal ila tulu'il fajr tsani min yaumin nahar. Jadi ini adalah masa melakukan wukuf, dia adalah daripada tergelincirnya matahari sehingga terbitnya fajar, ini pada hari ke-10 ini Zulhijjah, ini dikenali sebagai hari Nahr. Jadi daripada Zuhur ini 9 Zulhijjah sampai subuh 10 Zulhijjah. Jadi barang siapa yang mendapati sebahagian daripada wukuf walaupun seketika di kawasan ini Arafah, maka hajinya yang ini telah menjadi sah. Tapi barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka diwajibkan yang ini dia melakukan amalan-amalan umrah dan selepas itu melakukan tahallul, dan diwajibkan dam dan qada. Ini yang seperti mana nanti beliau akan menyebutnya. Maka beliau mengatakan faman hadara bi Arafah bi fi syai'in fi hadzal waqt wa huwa aqilun walau marran, yani walaupun dalam keadaan yang ini dia berlalu, dia berada di tempat ini walaupun seketika, fi lahdatin faqad adrakal hajj, maka dia sah yang ini hajinya. Wa man fatahu dzalik aw waqafa murman alaih, barang siapa yang tidak yakni berada di tempat Arafah pada waktu tersebut ataupun dia berada dalam keadaan di sana dalam keadaan dia pingsan, yakni tidak berakal, faqad fatahul hajj, maka dia telah terlepas daripada haji, tidak sah yakni hajinya. Fa yatahallalu bi fi'li umratin. Jadi kalau sekiranya hajinya tidak sah, dia tertinggal yakni Arafah, maka wajib yakni beliau melakukan amalan-amalan umrah, yakni maksudnya masuk kembali yakni kota Makkah, melakukan tawaf umrah, selepas itu sa'i, selepas itu cukur, maka dia telah melakukan tahallul daripada umrah. Ini yang penulis mengatakan fayatufu wa yas'a wa yahliq, dia melakukan tawaf dan dia melakukan sa'i dan dia melakukan halq. Wa qad halla min ihramihi, maka setelah itu dia telah melakukan tahallul daripada ihram umrahnya. Wa yajibu alaihi al-qada, maka dia selepas itu diwajibkan dia melakukan qada, ini hajinya tidak sah. Wa damun, dan diwajibkan dam lil fawat mislu damit tamattu', yakni seperti yakni dam bagi orang yang melakukan tamattu', ini dikenali sebagai dam al-fawat bagi mereka yang meninggalkan wukuf ini di Arafah, maka damnya sama seperti orang ini melakukan umrah ataupun haji ini tamattu'. Maka ini adalah perkara yang diwajibkan bagi mereka yang tertinggal melakukan wukuf di Arafah.
Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan memulakan daripada bahagian ini. Penulis mengatakan al-ifadatu ilal Muzdalifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.